maka saja lambat. Kadang-kadang sampai keluar waktu. Buah kesimpulan khulasah, tak apa qada. Hati-hati tuan-tuan. Ni banyak daripada kalangan kita bermudah-mudah dalam perihal solat. Sebab tu jaga. Bila kata azan, tak ada apa-apa mudarat, tak ada apa-apa musyaqqah, tunaikan di awal waktu. Cukup disukai oleh Nabi SAW. Jangan kita lambat-lambat. Nah, ni kadang-kadang suruh solat berat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبا وبلغنا رمضان. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah. Sekali lagi pada malam yang barakah ini, Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita, ruang dan peluang kepada kita sekali lagi untuk bersama-sama kita berkumpul dan berhimpun, terutama di dalam Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi kita. Alhamdulillah, yang mana hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita pada malam yang barakah ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya ucapkan jutaan berbanyak-banyak terima kasih, terutama kepada seluruh pimpinan ahli jawatan kuasa carta organisasi Masjid Al-Hasanah, terutama kepada Nazir, Timbalan Nazir, SU Bendahari, dan kepada semua carta organisasi Masjid Al-Hasanah diketuai oleh Al-Imam ataupun Al-Fadil Tuan Imam kita sebentar tadi yang memimpin salat fardu maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan insya-Allah ibadat kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lama juga ustaz tak datang di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kerana sedikit sebanyak atas beberapa faktor, antaranya kesibukan yang teramat sangat. Jadi alhamdulillah, syukur pada malam yang barakah diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan tuan-tuan pada malam yang barakah ini untuk menceritakan, untuk kita berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada yang lebih tertinggi daripada Islam, iaitulah melainkan Islam itu sendiri. Jadi alhamdulillah,
tajuk yang diamanahkan kepada ustaz cukup besar. Kalau nak dibahaskan berkenaan dengan Islam, Masya Allah, tabarakallahu fid dunya wal akhirah. Sampai bila-bila pun takkan selesai. Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quranul Karim, Qul law kanal bahru midadan li kalimati Rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Diambil air laut itu untuk dijadikan tinta, untuk dijadikan dakwat. Habis kering air laut itu diumpamakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kering air laut tersebut. Nescaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan minta lagi, ya Allah, jadikanlah air laut tu belum habis lagi. Banyak lagi ya Allah ilmu-ilmu yang belum sempat kami rakamkan, yang belum sempat kami tuliskan. Jadi berkenaan berada satu bulan yang teristimewa, sebilangan ulama menyebutkan Rejab ni bulan yang paling besar. Kerana itulah diberikan mukjizat yang paling terbesar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan oleh Allah perjalanan Isra wal Mi'raj pada malam 27 Rejab. Cukup besar. Dalam kitab Jawharul Mauhub menyatakan Rejab bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan Rejab itu bulan Allah? Kalau nak diikutkan ustaz, 12 bulan tu semualah bulan Allah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ulama menafsirkan di dalam kitab Jawharul Mauhub, satu-satu makhluk yang boleh jumpa Allah Ta'ala menggunakan biji mata kepala ni. Boleh nampak zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, biji mata kepala orang panggil. Boleh nampak zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Jibril alaihissalam guru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak pernah tengok Allah Ta'ala. Nabi Allah Musa alaihissalam berapa kali? Wa kallamallahu Musa taklima. Nak jumpa Allah Ta'ala, dunia, makhluk ataupun kita kata gunung ganang tak mampu untuk memikul zat kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini makhluk yang teragung. Isra wal Mi'raj ni tuan-tuan, jangan tuan-tuan kata berlaku pada nabi lain tak ada. Okey, secara ringkaslah ni. Nabi Musa pun ada lah ustaz. Nabi Ibrahim ada lah ustaz. Nabi Ishaq pun ada lah ustaz. Nah, Nabi Isa tak ada. Dikhususkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama menyatakan malam yang paling mulia untuk Rasulullah, malam yang paling afdal untuk Rasulullah. Okey, kalau kita malam yang paling mulia untuk kita malam apa tuan-tuan? Malam yang paling baiklah untuk kita, malam yang paling mulia untuk kita sebagai umat Nabi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar. Tuan-tuan jangan jawab pula malam lain. Ada ustaz mengajar satu tempat Seri Kembangan, tanyalah surau tu, malam apa yang paling baik untuk kita umat Rasulullah? Ada hujung tu jawab, malam Jumaat ustaz. Malam Jumaat tu lagi ustaz tahulah malam tu mulia juga, tapi biarlah orang muda yang tu nantilah dulu. Nah, malam Jumaat, sayup-sayup je suara dia, malam Jumaat. Yang itu lainlah. Walaupun di dalam kitab-kitab mu'tabar antara pendapat Al-Imam Syafi'i, 5 malam yang paling mulia: malam hari raya Aidul Fitri, malam hari raya Aidul Adha, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, Khamis malam Jumaat. Ustaz tahulah 5 malam ni antara yang terbaik. Jangan kata pula malam yang lain tak terbaik. Oh, malam tu je lah ustaz, habis kami duduk doa malam-malam lain. Tak. Ditempatkan oleh ulama, malam tu dianjurkan untuk memperbanyakkan doa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tapi kalau untuk Rasulullah, tuan-tuan jangan cakap malam Lailatul Qadar tu paling mulia. Boleh, bukanlah kata salah, tapi kurang tepat sikit. Kalau orang tanya malam yang paling mulia untuk Rasulullah,
malam Isra wal Mi'raj, bukan malam Lailatul Qadar. Tapi tak apalah kalau ada orang jawab malam Lailatul Qadar Ustaz, malam paling terbaik untuk Rasulullah. Betul juga, tapi kurang tepat. Yang paling mulia, malam yang paling terbaik, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang paling terbaik untuk Rasulullah malam Isra wal Mi'raj. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kurniaan kepada Nabi untuk tengok zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia, untuk memberikan bahawasanya Islam ni terbesar. Jadi kalau angkasawan pertama, apa lagi kita panggil, yang naik langit ke, kalau dulu belajar apa Ustaz pun tak ingat dah nama orang putih tu lah. Naik angkasawan lah, naik apa, jumpa bulan lah, apalah semua. Mungkinlah, tak apalah. Itu mungkin sampingan lah. Tapi jangan tertipu. Yang pertama yang naik ke bulan, naik sampai kepada langit yang ketujuh, naik arash, naik kursi, naik Baitul Ma'mur, sampailah kepada Sidratul Muntaha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuma tuan-tuan, yang itu nanti tuan-tuan dengarlah ustaz-ustaz lain ceramah dan sebagainya. Malam ni ustaz nak bawa 5 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Islam itu dituntut untuk disegerakan lantas menjadi mulia kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 perkara. Ustaz cubalah 5 perkara ni, walaupun kalau tengok-tengok macam tak sempat, tapi tak apalah, kita cuba ambil. Okey? Dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita segerakan, untuk kita percepatkan. Maka Islam itu jadi mulia disebabkan tanpa kita melengah-lengahkan 5 perkara yang akan ustaz bahaskan, yang akan ustaz sebutkan satu persatu. InsyaAllah tuan-tuan, setakat mana waktu yang dan lah. Kalau waktu tak dan, insyaAllah di sesi akan datang. Okay? Asalnya perkara cepat, tergesa-gesa, tergopoh-gapah, cukup dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, cepat. Kalau bahasa kita orang KL panggil apa? Cepat tergopoh-gapah. Kelang kabut. Jarang kita sebut gopoh-gapah. Okey, asal bendanya yang kita katakan tergopoh-gapah, cepat-cepat ini cukup dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah sebutlah, bukanlah benci itu sampai perkara haram, bukan. Kalau kita mudah-mudah nak sebut, cukup pantang betul kalau buat benda cepat-cepat. Tu. Okey, semayang cepat, apa lagi? Macam-macam lah, ambil wuduk cepat, kelang kabut, bahasa kita. Okey, kalau orang Kedah panggil apa? Ada orang Kedah, orang utara sini. Kalau cepat-cepat tu panggil apa? Kalut lah. Orang Kedah panggil kalut lah hang ni. Ke apa? Lok-lak. Ikutlah. Kalut. Biasa ustaz mengaji di Pondok Sik Kedah dulu, kalut. Hang ni kalut manjang. Kalau pantai timur, siap-siap pantai timur belah-belah Kelantan, apa? Buat kerja cepat-cepat, kelang kabut, gopoh-gapah, lorak. Lorak. Ustaz, minum dulu ustaz. Oh, ustaz lorak. Allah ustaz, lorak semacam ustaz. Dia bahasa lah tuan-tuan. Macam dululah mula-mula saya mengaji di Kelantan dulu. Jemaah macam ni lah tanya, ustaz. Ya. Ustaz mari sore je kau. Mari sore lah. Ustaz tak bawa orang tina ke? Betina dia panggil bini aku. Kalau sini jangan tuan-tuan. Orang panggil ustaz datang seorang. Betina mana betina? Kurang asam betul. Dia bahasa lah tuan-tuan. Jadi asal perkara yang Nabi SAW larang, yang Nabi tak suka, ingat, tergopoh-gapah. Kerana tergopoh-gapah ini sabit dalam hadis, dalam kitab Tajzibul Atraf, perangai, minta maaf, akhlak, minta maaf, sifat, minta maaf, PL, iblis laknatullah. Okey, kerja kelang kabut, perangai setan. Buat kerja nak cepat, bawa kereta cepat, kelang kabut. Dalam hidup tu kelang kabut. Apa semua kelang kabut? Jangan.
cukup dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku cukup kasih. Cukup aku suka. 5 perkara ini dilakukan dengan segera. Okey, 5 perkara yang cukup aku sukalah. Kalau boleh lagi cepat lagi bagus. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila tetamu datang rumah kita, segerakan ra'ikan dia. Boleh? Pertama, tetamu datang, ra'i. Apa yang semampu kita dalam hadis sebut, kalau tapi orang kita tak adalah, bawa segelas air, bawa sebiji tamar. Tapi masyarakat kita dia tak adalah suasana macam tu, betul tak? Habis-habis pun kalau tetamu datang apa? Pak Ngah, tunggu jap Pak Ngah, tunggu jap Pak Ngah. Pak Ngah nak pergi mana? Tunggu jap. Ada nak buat minum sekejap. Pak Ngah tunggu sekejap nah. Ada buat mi bodoh sekejap, mi bodoh. Bahasa kita lah, mi bodoh tu campak-campak bodoh-bodoh. Pak Ngah tunggu jap, ada mi on. Segerakan ra'i. Ini masyarakat kita tip top. Cukup mulia masyarakat kita bak ra'i tetamu. Tuan-tuan tengoklah kalau walimatul urus, macam mana tuan punya majlis ra'ikan tetamu. Biar dia letih pun tak apa, janji puas hati tetamu datang. Ini masyarakat kita A+. Masyarakat kita cukup memandang mulia kepada tetamu. Ingat tuan-tuan, tetamu datang bawa 1001 kebaikan dalam rumah kita, barakah. Sebab tu bila tetamu datang, adab. Jangan tanya, Pak Ngah nak makan ke? Pak Ngah kenyang dah, alhamdulillah, kebetulan hari ni memang malas now hari ni. Jangan. Pak Ngah nak makan, grab food je lah Pak Ngah. Terus ada banyak-banyak cerita lah. Kalau boleh ra'i, dia nak tidur bagi kemplekat. Ni orang tua-tua punya kerja. Adab. Tetamu datang tu cukup dimuliakan oleh tuan rumah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tetamu datang, maka ulama berkhilaf nak kata tetamu tu berapa lama. Nak kata tetamu seminggu sekali datang rumah kita, 2 minggu sekali. Tetamu, sebilangan ulama menyatakan 6 bulan sekali, setahun 2 kali, maka itu tetamu. Ada yang kata 4 bulan sekali, 4, 8, 12 dipanggilkan tetamu. Ada ulama lagi yang kata dhaif lagi, 3 bulan. Tak kisahlah. Tapi kalau dah tiap-tiap minggu tu bukan tetamu lah namanya tu. Ustaz, ya, tetamu datang Ustaz. Nah, kenapa tetamu daripada mana? Nak duduk mana? Dekat je, kajang utama je. Tak panggil tetamu lah kalau Sabtu Ahad manjang datang itu. Nah, dia tetamu tu. Dan dalam hadis sebut, sekiranya ngam-ngam tuan-tuan nak pergi solat zuhur asar, dalam hadis dia sebut solat di siang hari. Biasa tetamu ni siang lah, tapi ikutlah kalau tetamu tu datang malam ke. Buat misal mudah-mudah, orang datang ziarah ni biasa zuhur dengan asar, itu adab dia. Betul? Ada je belah pagi, boleh je. Tapi siang lah. Kalau siang ni biasa waktu apa? Biasa kalau kita panggil zuhur dengan asar tu lah. Allahu Akbar. Siap dah. Azan Masjid Hasanah. Nak pergi masjid dah ni. Start kereta ke, start motor ke. Contohlah, ngam-ngam tetamu datang rumah. Dalam kitab pedoman salat berjemaah karangan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapas sebut, boleh waktu sedang dengar azan, ngam-ngam tetamu datang, tak perlu pergi jemaah tu, boleh. Kerana apa? Ra'ikan tetamu tadi, boleh. Tapi waktu tu je lah. Jangan pula mentang-mentang tetamu datang asar, maghrib, isyak, subuh, zuhur, 3 minggu tak datang dah. Satu waktu tu saja kerana mera'ikan. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau kata contoh, ada orang lain boleh layan. Contohlah, anak saya boleh layan sekejap, orang rumah saya, bapa mentua saya, maka kata ulama dimaafkan. Boleh. Pak Ngah, tunggu sekejap Pak Ngah. Azan zuhur sekejap. Nah, tak apa, pergi. Pak Ngah, kat dalam ada orang rumah sekejap. Contoh. Boleh. Tapi kalau tak ada, jangan tunjuk warak tak kena tempat. Pak Ngah,
Pak Ngah ngam-ngam datang Zuhur ni Pak Ngah. An Abi Hurairah radhiyallahu penampor di Pak Ngah tu kan. Nah, tak usahlah. Oh Pak Ngah Zuhur ni Pak Ngah semayang, dia panggil warak tu warak walqa namanya. Nah, jangan dia tunjuk warak masa tu. Oh saya ustaz dengar di mana azan dilaungkan ustaz. Saya mesti sampai tempat tu ustaz. Oh sabda Nabi. Tengok tempat dia panggil wakil situ. Nah, ambil. Oh tak apalah. Ni kebetulan dengar ceramah Ustaz Nazri malam ni, kebetulan tetamu datang. Action cuti sekejap satu waktu tu. Bukan tak semayang, bukan tak solat. Jemaah nak pergi masjid Hasanah tu girai tetamu dulu. Kalau kata tetamu tu tadi memang berhajat kepada kita. Tapi tak apalah. Bang, pergi dulu. Tak apa. Alah, ustaz duduk kejap tak apa. Ustaz daripada mana? Oh, daripada Kota Baru ni. Alah, tak apa abang pergi dulu. Dengar kata abang bertugas jadi Bilal Masjid Hasanah. Betul. Pergi dulu tak apa. Ustaz tunggu sekejap. Kejap lagi lepas solat kejap lagi main balik. Boleh, tak ada masalah. Satu, Islam tertinggi apabila tuan-tuan meraihkan tetamu semampu yang baik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takkan pandang enteng kepada tetamu. Cukup dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semampu kita, jangan sampai memberatkan diri kita. Bawa beli segala macam sampai kita katakan mudarat pada diri kita, tak nak nah. Jadi raikan tetamu tu perkara yang penting, sehingga dalam syarak kata boleh cuti sekejap, boleh rehat sekejap, boleh tak pergi sekejap, kerana tetamu datang kepada rumah kita. Tetamu balik konsep yang Ustaz sebutkan tadi. Nah, kalau anak menantu duduk dekat seksyen 3 ke, dah tiap-tiap minggu datang, itu bukan tetamu lah tu. Nah, kita panggil mungkin 3 bulan sekali, 4 bulan sekali datang untuk ziarah tempat kita, okey? Ataupun kita pergi, maka dipanggilkan tetamu. Satu. Yang kedua, Islam tadi disuruh oleh Nabi segera. Cepat jangan dipermain-mainkan. Pergi pada nombor 2 ni hak berat ni. Nombor 2 ni banyak kekurangan daripada kita. Mana? Iaitulah kata Rasulullah, segera, cepatnya aku suka. Asalnya aku tak suka orang cepat-cepat ni. Solat cepat-cepat. Allah, tak mau. Ambil wuduk tak cepat-cepat. Slow lah, relax. Bukanlah slow sangat, sederhana. Tapi yang ini aku memang nak cepat. Mana? Nombor 2 kata Rasulullah, apabila berhutang segerakan bayar walaupun belum sampai tempoh. Segera. Yang ni kalau sebut bab utang ni faham-faham lah. Silap-silap orang yang pinjam hutang tu dah lupa dah dia pinjam hutang gitu. Ingat satu-satu amalan yang tidak ada berkait, walaupun mati syahid sekalipun, tidak diangkat oleh Allah kalau ada hutang sesama manusia. Yang tu yang berlaku zaman Nabi tu. Seorang hamba Allah meninggal, family datang pergi kentuk rumah Rasulullah untuk pimpin Rasulullah, Amirul Mukminin, tolong keluar sekejap, minta tolong sekejap lagi untuk jadi imam kepada arwah family saya ni. Tolonglah, kata Nabi SAW, pergi balik dulu, kejap lagi aku sampai. Sampai kepada jenazah, Nabi kata, minta maaf banyak, aku tak boleh semayang kepada jenazah ni. Meraung berguling-guling family. Dengar Nabi tak mau semayang, kita tak payah Nabi lah. Nah, imam kita je, Ustaz minta tolong semayang. Oh, ni jenazah ni aku tak pernah nampak Masjid Hasanah ni. Nah, meninggal ke? Meninggal. Pergi suruh orang lain lah. Nah, tak pernah nampak pun. Masih hidup suruh duduk belakang imam, tiba-tiba dah mati depan imam pula. Contoh lah. Tapi tak ada lah kita buat macam tu. Nak buat gambaran. Nabi kata minta maaf tak boleh semayang ni. Family tanya apa pasal? Kalau bahasa kita mudah-mudah lah, orang ni sebelum dia meninggal, dia ada berhutang dengan si fulan sana. Kalau aku solat kepada si fulan yang meninggal ini tadi,
disebabkan doa oleh aku, automatik segala benda yang tergantung kepada si mati ini tadi clear semua. Sedangkan orang yang memberi hartanya, sedangkan orang yang memberi hutang menunggu ke mana aku punya harta nak dibalikkan semula. Kata Nabi SAW, minta maaf banyaklah, saya memang kena pulang. Nah, kalau bahasa kita mudah nak faham, tak aci lah macam tu. Waktu hidup hutang banyak-banyak, lepas tu wasiatkan kepada Rasulullah untuk Rasulullah sembahyang. Clear semua. Rasulullah orang yang paling mulia, makhluk paling teragung. Oh, senang lah macam tu. Ada hutang dengan orang lain, tentu diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Nabi kata tak boleh. Yang ni hukuk sesama manusia. Tak boleh. Meraunglah family. Datang Abu Qatadah, sahabat Nabi SAW. Abu Qatadah kata gini, Rasulullah, relax Rasulullah, kita deal sekejap. Kalau bahasa lah, tak adalah sebut deal gitu. Nah, kita bincang sekejap Rasulullah. Gini Rasulullah, saya minta lah tolong sangat untuk semayang jenazah ni. Tak boleh. Kalau aku semayang jenazah ni, automatik dia punya hutang clear. Sedangkan orang memberi hutang itu hujung kampung sana menunggu hartanya. Macam ni lah Rasulullah. Tak apalah, saya jamin hutang dia. Kalau bahasa kita panggil apa tuan-tuan? Grantor ke apa? Grantor lah. Saya jadi grantor. Tak apa Rasulullah solat dah. InsyaAllah saya janji, insyaAllah. Kalau bahasa kita, nah, saya ada duit, saya kasih settle cepat-cepat. Betul nah? Kata Nabi SAW, okey, aku semayang. Ringkah cerita, selepas daripada salat, ke bumi gerbak-gerbuk, Rasulullah jumpa Abu Qatadah. Selisih. Abu Qatadah, dah bayar belum hari tu? Yang kita deal itu, Allah, kalau jumpa saya, Ustaz, aduh, belum lagi lah Ustaz. Relax dulu Ustaz, tengah kumpul-kumpul duit. Okey. Jumpa kali yang kedua. Dalam hadis tak sebutlah hari kedua ke, bulan kedua ke, mudah sebut jumpa kali yang kedua. Rasulullah tanya lagi, Abu Qatadah, macam mana? Dah settle tak? Belum lagi Rasulullah. Okey, Rasulullah tak sebut lagi. Jumpa kali yang ketiga, dalam hadis cerita sampai sorok sekejap. Belakang pohon tamar, malu Rasulullah tanya, confirm aku belum bayar. Tapi tak boleh nak lari mana. Abu Qatadah, kalau kita lah Haji, Allah, sihat Ji? Sihat. Ji, dah bayar ke hutang hari tu yang janji dengan Ustaz tu? Belum lagi lah Ustaz. 3 kali ditanya oleh Rasulullah kepada Abu Qatadah. Datang kali yang keempat, iaitu selisih kali yang keempat. Selisih. Belum sempat Rasulullah tanya, itu Abu Qatadah sudah sampaikan kepada baginda Nabi SAW. Ya Amirul Mukminin Rasulullah. Biasa Rasulullah tanya, ni tak? Ni dia announce ni. Alhamdulillah Rasulullah. Tadi ni alhamdulillah, baru je lepas bayar hutang yang saya jamin kepada Rasulullah, saya jadi grantor kepada si mati. Jawab baginda Rasulullah SAW, ketahuilah, ketika mana kamu settlekan hutang dengan orang yang memberi hutang itu tadi, roh arwah si mati baru diangkat oleh Allah, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam mazhab kita Syafi'i sunat, dalam furu'ul masail sebut, kalau meninggal family tu mai depan wakil. Sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih saya kepada anak si mati, saya kepada abang si mati, saya ikutlah. Jutaan terima kasih kepada semua yang solat jenazah. Sekali lagi saya nak umumkan, sama ada si mati arwah ada berhutang dengan siapa-siapa, ataupun sesiapa ada berhutang dengan arwah, boleh datang jumpa saya untuk kita bincang dan sebagainya. Perkataan itu dituntut oleh ulama dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Dituntut. Jangan main-main tuan-tuan. Oi, bab hutang ni tak kira lah. Ada orang kata, Ustaz, habis kalau hutang dengan kafir, samalah kafir pun.
Ustaz, saya hutang dengan bank. Cuma bank dia ada tertentu. Kadang-kadang ada yang cover dia. Apa orang panggil? Insurans ke apa? Kalau kata meninggal dalam tempoh 10 tahun ke 15 tahun, apa? Takaful ke apa? Saya lupa dah. Kita beli rumah tu. Kalau kata meninggal, empunya nama ni, automatic clear semua. Itu lain, perbahasan yang lain tu. Itu daripada sistem muamalat lah. Tapi ni cerita hutang dengan orang. Hutang siapa-siapa lah. Hutang kalau kata dengan pihak tertentu ke, bos kita ke, syarikat ke, loan dulu ke, advance dulu ke, sampaikan tuan-tuan yang rahmati oleh Allah tak bayar. Berapa ramai tuan-tuan? Tu Ustaz kata tadi, kadang-kadang orang yang berhutang tu dia lupa dah. Kalau masyarakat kita pula terbalik, patutnya orang yang berhutang tadi tu segan. Ini orang yang bagi hutang tu, Ustaz, segan lah Ustaz nak minta kat dia. 3-4 kali dah minta, buat pekak aja Ustaz. Biarlah Ustaz. Tak apalah Ustaz. Itulah saya bagi tahu. Tak tahulah Ustaz. Tengok bulan pertama pergi Cameron Highland, elok pula dia. Hutang tak membayar. Tengok bulan kedua pula Genting Highland pula. Ni Fraser Hill pula. Dengan kata bulan depan cuti sekolah, Langkawi pula. Mabuk ketum nama dia. Dalam kitab Al-Fatawa sebut, orang yang berhutang itu sudah sampai tempohnya, dia mau buat itu jamak dan qasar, perjalanannya itu perjalanan maksiat, haram jamak dan qasar. Saya ulang, dengar elok-elok. Dia hutang dengan orang yang mana itu hutang sudah sampai tempoh untuk bayar. Katalah contoh, hutang bulan 12 hari itu janji nak bayar. Pinjam bulan 8, bulan 7. InsyaAllah bulan 12. Akhir bulan 12 aku bayar. Tiba-tiba perjalanan yang dia pergi tadi tu bukan perjalanan untuk tujuan yang keperluan yang tertentu yang mesti dia pergi. Tak. Kecuali memang kata dah pergi, mak meninggal, tu lain. Ni nak pergi holiday. Hutang dengan orang tu dah sampai tempoh. Kalau orang kita hari ni tak panggil holiday, dia panggil apa? Healing. Menyampah lah aku dengarnya. Healing. Healing orang-orang muda. Ikutlah. Dah sampai tempoh. Itulah. Ingat bulan 1 ni, bukan, bulan 2. Tak lama lagi kan budak cuti sekolah kan? Itulah nak pergi makan angin. Rumah ajak pergi Langkawi. Sedangkan dia hutang dengan saya. Contoh. Dah sampai tempoh. Bulan 12. Bukan dia nak pergi tengok mak dia meninggal. Bukan dia nak pergi hantar anak dia pergi mengaji, pergi masuk universiti, pergi sekolah. Tak. Pergi musafir yang harus. Maka haram untuk orang itu tadi jamak dan qasar. Kerana apa? Perjalanan itu dikatakan maksiat kerana sudah sampai tempoh untuk bayar kepada saya. Kata ulama dalam kitab Al-Fatawa, you pergi musafir tu, berapa wang you pakai? Berapa wang? Agak-agak lah. Berapa lama malam nak tidur? Agak-agak lah. Ngedebak, RM 800. Hutang dengan Ustaz Nazri RM 1000. Contoh. Bayar dulu 700-800 yang awak nak pergi belanja tu. Petrol awak, tol awak, makan minum awak, check in hotel awak, ikutlah. Nak pergi mana pun, yang itu dituntut untuk bayar terlebih dahulu. Kerana permusafiran awak itu bukan tujuan yang penting. Kecuali nak buat jamak qasar juga, dia minta izin. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, nak minta sekarang bulan 2 Ustaz kan? Ustaz, nak minta tangguh sikit lah Ustaz. Kenapa tu? Kan hari tu janji balance dengan Ustaz ada 500 lagi kan? Saya pinjam kat Ustaz kan? Ustaz, boleh tak akhir bulan 3 ni Ustaz saya bayar Ustaz? Boleh lah Ustaz, nak minta izin sikit lah Ustaz. Kalau begitu minta izin boleh. Dia maklumkan, Ustaz minta izin sekejap Ustaz, ada nak guna duit sikit lah Ustaz. Orang tu pun kata, okey lah, tapi kau janji kau bayar kau jangan buat tak reti je. Okey Ustaz, saya janji Ustaz. Ustaz pun tahu kan, saya dah bayar kat Ustaz 500 kan, 500 je lagi kan. Okey, tak apa, boleh untuk jamak dan qasar. Tapi pengalaman saya, tobatlah home dia minta izin. Tak adanya minta izin, silat-silat dia lupa lagi adalah. Ya ke Ustaz saya ada hutang Ustaz, kurang asam tu.
Nah, iya macam tak ingat ke ustaz salah orang ni. Nah, saya rasa bukan ustaz. Iya, ustaz tanda lagi. Kau pinjam 1,000 hari tu dengan ustaz kan? Jadi ni kata Nabi, belum sampai tempoh lagi sudah bayar itu wang, itu hutang, cukup dikasih oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi satu raikan tetamu. Belum apa-apa lagi. Oh, bagi kemplekat, bagi ubat gigi, buat makan. Nah, style dia cantik. Nombor 2, apabila berhutang, segerakan bayar walaupun belum sampai tempoh. Islam itu akan mulia. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimuliakan oleh Allah, yang dituntut untuk Nabi untuk segera, iaitulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi azan sekejap tuan-tuan. Nah, bagi azan sekejap. Allahu Akbar.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz sambung sikit saja lagi tuan-tuan kuliah kita pada malam yang barakah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perkara itu perlu kita faham. Kerana Islam ini tidak berada di bawah mana-mana agama yang lain. Okey? Sebab itu Islam ini di mana-mana tempat saja dimulia. Orang boleh bunuh orang Islam, tetapi orang tak boleh bunuh agama Islam. Okey, walaupun orang Islam itu sendiri mengkhianatinya. Nah, tak pernah lagi lah, ataupun lama sangat dah kita tak pernah dengar Arab Saudi sampai buat kedai arak. Mana tuan-tuan, Riyadh ke? Dengar katalah nak jaga hubungan diplomatik, wallahualam lah, ataupun nak meraihkan orang yang datang. Dia raih pun ada garis panduan dia. Kalau nak kata hormat dengan tetamu bukan Islam. Dalam Islam jangan kata dengan orang kafir kena hormat. Jangan kata dalam Islam dengan orang kafir kita kena muliakan. Dengan binatang pun kita kena muliakan. Tetapi binatang nak mulia ada garis panduan dia. Nah, tapi inilah dia katakan akhir zaman. Betul tak tuan-tuan? Dulu kelab malam buat dah. Kan? Dengan kata antara yang terbesar. Nah, tanda akhir zaman lah. Ni arak pula. Konon-konon lah. Nah, nak meraihkan, nak memuliakan. Nah, macam mana pun dia ada garis panduan. Okey, nak muliakan tu pun. Habis tukang-tukang tuang, tukang-tukang hantar. Siapa dia? Nah, tukang-tukang kita katakan jual akad. Wal-ayazubillah min zalik lah. Okey, jadi Islam itu macam mana pun mulia. Inna dina indallahil Islam. Okay? Agama paling diredai oleh Allah adalah agama Islam. Jadi sebab tu dua perkara telah kita sebutkan untuk dituntut oleh Nabi SAW menampakkan Islam itu mulia, Islam itu tinggi. Yang pertama kata Rasulullah, apabila tetamu datang segera. Yang kedua, apabila berhutang segerakan bayar. Yang ketiga tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, apabila berlaku jenazah segerakan pengurusan. Dia panggil tajhiz. Jangan dilambat-lambat kalau tidak ada apa-apa keperluan. Kecuali polis telefon, bahagian forensik kata tunggu dulu. Hospital telefon, kalau sini mana paling dekat dengan kita? Kajang barangkali, Serdang barangkali, KPJ ke mana? Nah, doktor kata sekejap tunggu dulu, ada something sikit lah kita nak tengok lain. Ini boleh cepat? Biar dululah. Ni kadang-kadang tak faham. Pernah saya kena tuan-tuan. Ustaz, dah selesai semua. Alhamdulillah, dah mandi, dah kafan. Kita semayang pun dah. Ustaz, boleh tunggu sekejap tak Ustaz? Ada ahli waris dalam perjalanan. InsyaAllah tak ada masalah. Nah, kita tunggu sekejap. Boleh, tak lama kan? Itulah dia kata tak lama Ustaz. Cuma dia sekarang dekat Gua Musang Ustaz. Kurang asam. Anda cakap macam mana? Takkan nak tegur masa tu? Orang tu dah lah sedih. Betul? Dia kena ilmu lah. Kena ilmu. Tegur masa tu tak jadi. Kadang-kadang takut kita mengaibkan dia pula. Tak mau. Dia kena ada ilmu. InsyaAllah ni kita segera. Janganlah lambat-lambat, biar dulu. Tunggu orang sana datang, tunggu orang sini datang. Entah berapa lama lagi nak datang. Apabila dah meninggal dunia, jangan dilambat-lambatkan. Kecuali memang dah tak boleh nak buat apa. Hembus nafas terakhir pukul 11 malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak telefon majlis asanah lagi. Nak tanya tukang kubur lagi. Takkan pukul 3-4 pagi nak buat. Nah, tunggulah besok lah, insyaAllah. Kita usahakan besok lepas subuh. Saya akan maklumkan tukang gali kubur. Saya akan maklumkan imam untuk uruskan talqin dan sebagainya. Saya akan uruskan khairat ke mana. Okey lah, sesuai lah. Ni bukan macam tu pukul 9 pagi meninggal. Relax lah. Besok baru ke bumi. Wala'iyazubillah. Okey? Jadi Islam itu tertinggi apabila berlakunya jenazah, maka dituntut oleh Nabi SAW untuk segera, jangan dilambat-lambatkan. Dan kalau lebih afdal, pastikan ada daripada kalangan ahli keluarga yang jadi imam. Jangan bagi orang lain.
Anak tuan-tuan tu yang mengaji tahfiz, sekarang Masjid As-Sanah bergerak ke arah 5 bintang. Saya lama tak datang dah tuan-tuan, tengok ada pelamin kat sebelah. Betul? Tengok dengar kata, saya tahu Ustaz Bat buat macam mana, nama Ustaz Bat tip top. Naik sekarang ni. Dengar kata Masjid As-Sanah, lagi-lagi nak masuk Ramadan ni, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, dengar kata berapa juta lagi, repair itu ini. Nah, manfaatkan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah tempat kita ni tuan-tuan. Nah, datang untuk imarahkan. Bagilah anak tuan-tuan tu yang belajar tahfiz tu. Ada tahfiz kan? Nah, dekat dengan kita ni. Saya dengar ada satu lagi nak ambil sebiji rumah lagi ke saya dengar. Dapat maklumat tu walaupun Ustaz tak datang kat sini. Nah, sekarang ada 3 buah rumah ke sewa. Dengar kata nak ambil satu lagi, mungkin ada penambahan dan sebagainya. Subhanallah. Anak-anak ni pastikan biar seorang ada. Ni belajar tinggi-tinggi, tak salah belajar tinggi, teruslah. Memang Islam nak orang cerdik pandai. Tapi waktu kedua ayah kita meninggal, ibu atau ayah kita, kedua orang tua kita, janganlah suruh imam. Assalamualaikum mam, nak minta izin mam, kalau tak ada apa-apa saya sebagai anak arwah nak imamkan. Kami ni kalau ustaz-ustaz ni tadah tangan ada ahli waris nak sembahyang jenazah. Kami ni tutup imam ni tadah tangan kalau ada ahli waris mati lagi-lagi anak ke, nak jadi imam kepada arwah ibu dan ayah dia sempena, ataupun kita kata waktu penghormatan yang terakhir. Nah, pastikan anak tuan-tuan ni yang ada seorang biar boleh. Tak kira lah nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3. Kalau belum ada, malam ni minta tolong. Alhamdulillah kau bagi dekat abah allowance, abah seronok setiap bulan. Alhamdulillah kau datang jenguk abah. Cuma abah nak minta satu je. Abah tak nampak lagi daripada kalangan anak-anak abah ni ada boleh jadi imam pada abah besok. Kalau kata abah tak ada, bagi tahu hasrat. InsyaAllah kalau ada, alhamdulillah. Ni abah tengok menantu pun tak berapa, anak-anak abah pun kalau boleh lah, abah nak ada seorang. Abah ni apa ni cakap meninggal-meninggal ni? Tak, macam mana pun tetap meninggal, tapi abah nak daripada kalangan anak abah biar ada seorang boleh pimpin arwah abah besok, jenazah abah besok, talqin kat abah besok, imam dekat abah besok. 3. Yang keempat kata Nabi SAW, segerakan. Dimuliakan Islam itu 4 perkara. Asalnya tak suka segera. Nabi sebut perangai iblis. Tapi nombor 4 kata Rasulullah SAW, apabila solat dikumandangkan, iaitulah azan itu bersuara, jangan dilengah-lengahkan solat fardu. Bukan suruh cepat semayang tu nah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Bukan. Waktu tu segerakan. Dengar bunyi azan tak ada apa-apa. Kalau kita bertugas dekat office kita tak ada apa-apa, memang bos kita okey je, solat awal waktu. Kecuali bos kata, minta tolong sekejap ni. Nah, kita nak email dekat orang luar negara ni, tolong segera sekejap, ada apa-apa, lain. Tapi tak ada apa-apa, boleh dilengah. Kalau saya mengajar pejabat, biasa saya tegur orang perempuan. Orang perempuan dia akan buat semayang 2 in 1 macam Nescafe. Dia cantum Zuhur pukul 4 suku, Asar pukul 4.30. Ini saya pun tak tahu mazhab mana, ayah pin kot. Nah, cantum. Kalau kata meninggal, kalau ada urusan lain, bos suruh itu ini sampai tak dan, contoh, itu pun bukan selalu, bukan saya tak tahu. Nah, orang kerja pejabat dan sebagainya, tapi waktu rehat dia boleh rehat. Nah, alhamdulillah. Maka saja lambat. Kadang-kadang sampai keluar waktu. Buah kesimpulan khulasah, tak apa qada. Hati-hati tuan-tuan. Ni banyak daripada kalangan kita bermudah-mudah dalam perihal solat. Sebab tu jaga. Bila kata azan, tak ada apa-apa mudarat, tak ada apa-apa musyaqqah, tunaikan di awal waktu. Cukup disukai oleh Nabi SAW. Jangan kita lambat-lambat. Nah, ni kadang-kadang suruh solat berat. Ustaz buat tambah dapur sikit belakang rumah Ustaz, tarik renovate, buat tuak rumah Ustaz. Kadang-kadang Zuhur Ustaz tak nak kacau dia, sebab Ustaz tahu kadang-kadang dia nak rehat, dia nak makan, dia nak semayang. Biasa Asar Ustaz kata, wak, berhenti dulu wak, kita semayang dulu wak. Dia biasa balik 5.30. Tambah-tambah sekarang Asar lewat sikit, wak berhenti dulu wak, semayang dulu.
Wak, kita semayang jemaah dulu wak. Ditambah dapur sikit lah belakang. Enggak apa-apa Pak Ustaz. Pak Ustaz solatin aja dulu. Wak, semayang lah dulu wak. Ustaz pun nak barakah juga kita semayang berjemaah ini. Biasa saya Zuhur pergi surau. Sebab tak nak kacau dia. Asar tu saya nak jemaah dengan dia. Nak tengok. Sebab dia selalu cerita. Ustaz, saya sudah buat kerja itu umar orang Ustaz. Tapi tak mau dibayar sama saya Pak Ustaz. Saya sudah buat itu semua shilling sudah buat Ustaz, tak mau dibayar tuan rumah Ustaz. Aduh, pusing kepala aku Ustaz. Nah, dia tak panggil pening, dia panggil pusing. Nah, Ustaz pun kata semayang wak, jaga solat tu. Solat tu pembuka rezeki kita. Nah, tambah-tambah wak buat rumah Ustaz. Ustaz siap ajak lagi untuk solat berjemaah. Hari pertama, hari kedua Ustaz ajak lagi. Wak, solat wak sekali wak. Nah, tak apa-apa Ustaz, solat aja dulu. Kita pun semayang lah. Hari ketiga Ustaz ajak lagi. Wak, dah nak balik kan, 5 suku kan, berhentilah sekejap, solatlah sekali. Wak tak perlu jadi imam, Ustaz jadi imam. Dia jawab apa? Ustaz, bukankah Pak Ustaz itu udah nasihatin saya? Tugas Pak Ustaz itu dan tanggungjawab Ustaz itu udah selesai. Dia ceramah aku pula tuan-tuan. Ni kata ni, macam mana rezeki? Nah, rezeki nak berkat macam mana? Mayang ambil lewa, lebih kurang. Asal boleh-boleh, tak boleh, tak boleh. Tak pelik lah. Kalau buat rumah kau tipu orang, orang tipu kau. Jadi sebab tu kata Nabi SAW, solat itu adalah kepala, tuntut segera. Dan terakhir, 25:56 dah ni. Dah, last. Ni lah ni. Kalau 4 tu tak ingat, last ni ingatlah. Okey, Islam tertinggi. Last. Boleh jadi kadang-kadang 4 ni kita tak ketemu. Betul? Kadang-kadang tetamu tak mai rumah kita. Contohlah, dah berapa lama dah saya pun tak bersihat. Yang kedua, mungkin saya tak berhutang Ustaz. Alhamdulillah apa yang ada. 3, 4, mungkin nombor 5 ni semua ada. Kata Nabi SAW terakhir, apabila jatuh berbuat maksiat, jangan lambat-lambat untuk bertaubat, segerakan untuk bertaubat. Ini semua kita ada. Jangan tipu nah. Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, saya semenjak kecil lagi Ustaz tak pernah buat dosa. Aku tampor je lagi. Tak ada. Nah, yang tukang cakap ni, yang dengar ni, semua kita tak dosa besar, dosa kecil. Betul? Tak dosa sengaja, tak sengaja. Betul? Takkan menipu saya tak ada dosa Ustaz. Maka apabila jatuh berbuat maksiat, jangan dilambat. Relax lah Ustaz, muda lagi Ustaz. Alah, buat apa awal-awal lagi? Alah, lepas-lepas pencen lah. Kalau sampai, Alhamdulillah. Berapa ramai sahabat-sahabat kita umur yang tak sampai pencen, Allah Ta'ala ambil. Nah, kadang-kadang lebih kurang biar dulu Ustaz, relax dulu lah. Nah, lambat lagi Ustaz. Ni jangan. Jatuh saja berbuat maksiat, minta ampun kepada Allah. Kalau berkenaan sesama manusia, jangan malu. Minta maaf tu jangan malu. Guru saya sebut minta maaf bukan semata-mata salah, tetapi atas jalan adab. Nah, kita minta maaf, saya habis kuliah, yang baik daripada Allah, salah daripada saya. Ustaz ada salah, atas jalan adab. Maka tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kita gunakan kesempatan yang ada, kita gunakan ruang waktu yang ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Apa yang disampaikan tuan-tuan mudah-mudahan mendapat manfaat kepada kita. Dan yang paling penting tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan kita mengharapkan supaya Allah Ta'ala berkatkan usia kita, hayat kita, Rajab wa Sya'ban. Dan yang paling penting Ustaz doakan semua yang berada pada malam ini di Masjid Hasanah, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sesi-sesi yang akan datang. Sekali lagi Ustaz mohon maaf banyak-banyak terkasar bahasa, tersilap bicara, terlancar lidah, mungkin terambil waktu yang sedikit lama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat kepada kita, baik daripada Allah, salah dan silap daripada Ustaz. Aqulu qawli hadha wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina warda anna ya maulana. Da'wahum فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan ma huwa